Hai, Assalamualaikum. Morning. So, hari ni kita kena pergi office. Kita kerja. Baru keluar rumah pagi ni, time-time PKP ni. Still lagi nampak ramai juga orang, tapi kurang. Okay, korang selalu pagi-pagi buat apa kalau time-time PKP ni? Kalau tak kerja lah. Sorry lah, tak dapat nak tengok sangat sebab kita tengah drive. Okay, so actually live pagi ni ada sedikit input lah Sedikit input, kita nak share dengan semua, kisahlah rakan-rakan hartanah ataupun kawan-kawan lah, atau siapa-siapa. Sebab tajuk ni dia tak khusus lah hanya kepada real estate agent or negotiator ke. Terus malam saya ada post pasal persoalan apa yang selalu bermain di fikiran kita lah, khususnya masa kalau kita nak terfikir nak beli rumah ke, nak jual ke, kan. Apakah soalan yang biasalah yang bermain kat fikiran kita seorang? Adalah yang DM saya, yang PM pun ada, WhatsApp. So mungkin saya tak nak jawab semualah. Mungkin dalam yang video ni short video sebab saya on the way pergi office. Mungkin kita jawab dulu satu soalan kot kan, sebab perjalanan saya pergi office dalam 10 minit je, tak sampai kot. So kita try jawab satu soalan dululah. Okay, next nanti mungkin ada sesi live next. So first soalan yang biasalah yang kita selalu dengar bila orang nak beli rumah, nak jual rumah ni, beli rumah dululah, yang paling senang lah. First diorang akan fikir terutama nombor satu, tentang ni lah, rate bulanan lah, monthly payment. Senang cerita, kelayakan lah. Kelayakan kalau kita ni yang biasa dalam bidang hartanah, kita ada kira kelayakan lah. Maksudnya contoh, sama ada seseorang tu layak ke tak nak beli rumah tu, layak tak layak untuk mengikut gaji dia lah, atas kelayakan. So nak kira ni semua, usually agents atau banker dia orang tahulah, sebab kita ada formula untuk kira semua tu. And formula tu actually nampak macam complicated tapi tak susah lah. Okay, kita panggil DSR lah, Debt Service Ratio. Tu standard untuk semua agent tahulah, sebab kita akan tolong kirakan kepada buyer kelayakan lah, berapa yang selayaknya untuk dia beli rumah tu. Maksudnya gaji dia tu lepas tak. Okay, so nak kira debt service ratio ni, dia tak terlalu susah. Apa yang penting dalam debt service ratio ni, kita nak kira, nak tahu dia punya gaji bersih lah. Gaji bersih dalam payslip, gaji bersih dalam payslip lepas tolak EPF, SOCSO. Kita nak tahu gaji bersih dia berapa. Okay, sorry, ada yang tanya, mungkin tak ramai kot yang tak kenal saya siapa kan, sebab mungkin ni first time saya live. So nama saya Muhammad Mustaqim bin Mustafa, daripada agensi IW Properties, dan juga dikenali sebagai hero hartanah anda lah. Siapa yang follow di YouTube saya, hero hartanah anda. Kepakaran saya adalah untuk membantu pemilik-pemilik hartanah di luar sana, menguruskan urusan jual beli, mendapatkan klien dan juga memasarkan hartanah mereka secara profesional. Okay, semudah dengan menghubungi hero hartanah anda akan mendapat konsultasi percuma, tak perlu sakit kepala, dan boleh bersantai di rumah sambil membelai isteri dan anak-anak
sambil kami menguruskan urusan anda dari awal hingga selesai. Okey, itulah kepakaran saya lah. So siapa yang tak pernah tengok, itulah dia. So kita sambung tadi debt service ratio. Okey, kita perlukan dia punya slip gaji dan gaji bersih dia lah dalam slip gaji. So bila kita dah dapat gaji bersih tu, kita akan kira juga berapa komitmen yang you ada dengan bank. Okay, contoh loan kereta lah. Loan kereta, kalau sebelum tu dah ada pernah beli rumah, loan rumah berapa, PTPTN kalau ada, apa lagi, credit card and so on lah. Okay, macam insurans tu semua kita tak kira komitmen lah. Okay, so bila kita dah ada semua tu, okay, usually DSR ni kita akan ambil 60% daripada gaji bersih lah. And some of the bank boleh ambil sampai 70%. And actually DSR rate ni dia mostly akan ikut kita punya tangga gaji lah. So mungkin after ada tangga gaji berapa, DSR dia akan meningkat lah. Maksudnya dia boleh loan lebih lagi lah untuk rumah yang lebih besar lah. Okay, so bila kita dah dapat semua komitmen tadi kita listkan, so kita ambil 60% daripada gaji bersih dia. Okay, ambil 60% daripada gaji bersih dia. Dah dapat gaji bersih dia, kita tolakkan. Okay, tolakkan balik dengan contoh dia ada kereta dia 500. Okay, kereta dia harga monthly 500. Ada rumah jugalah, katalah rumah 1000, dah 1500. Okay, and then kita akan kira juga monthly payment untuk yang rumah dia nak beli tu. Maksudnya komitmen yang baru lah. Okay, komitmen yang baru tu kita tambahkan komitmen yang baru tu. So kita dapat satu total lah. So total yang kita dapat tu tak boleh exceed daripada 60% gaji bersih kita tadi tu. Okay, itu cara salah satu kira DSR. Dia tak susah dan tak sangat complicated. Okay, cuma you faham dia punya konsep, kita dah boleh dapat lah. Okay, itu salah satu. Bila kita kirakan kelayakan, kita dah dapat, itulah yang selayaknya lah. Sebab ada yang tanya semalam, monthly macam mana kita nak tahu, maksudnya sesuai ke tak dengan kita. Itulah dia cara paling senang kita nak kira DSR lah. Sebab bank pun dia akan kira benda yang sama lah. Dia akan ambil kira benda yang sama. So macam mana kita dapat monthly payment tu? Okay, untuk selalunya agent ataupun banker, dia ada calculator lah. Kita orang ada apps calculator sendiri yang boleh calculate berapa yang akan generate satu bulan tu dengan rumah harga sekian, tempoh loan berapa tahun, dan juga interest rate bank lah. Okay, so semua tu dia akan merangkumi, baru kita dapat tahu berapa monthly kita untuk kita bayar lah. Okay, so bila kita dah tahu kelayakan tu, selalunya bila kita dah tahu, oh layak, aku layak beli rumah ni, and then barulah agent ataupun kalau you tak pakai agent pun, then itulah salah satu cara dia, baru kita proceed untuk submit loan lah. Baru kita bagi dokumen kita, dokumen yang detail lah. Kalau tak, sia-sia lah kita bagi dokumen kita apa semua, tapi kita tak layak. Buang masa. Satu, buang masa sendiri, dan juga buang masa mungkin orang yang bank tadilah, agent ke. Padahal kita boleh cari rumah yang lebih sesuai dengan kita lah. Mungkin rumah tu mungkin komitmen kita tinggi, bukan kita tak layak, tapi komitmen tinggi itu menyebabkan kita tak layak lah untuk buat loan. Okay, itu salah satu soalan lah. So ada beberapa soalan lagi. So hari ni pun saya ada kelas dengan Dr. Azizan pukul 9. Patutnya lepas tengah ni kita dah start masuk lah, tapi saya kena pergi office. Mungkin kita akan sambung dekat office lah, kelas pukul 9 dan sampai pukul 6 petang hari ni. Okay, kelas yang hari ni dia special sikit, dia untuk hanya yang join super supreme lah, eksklusif sikit lah. So siapa yang dah habis kelas MMM yang macam semalam 3 hari ni yang saya join tapi online,
habis semalam lah. So hari ni dia akan lebih spesifik kepada marketing strategi untuk musim-musim PKP ni. Yang orang tak boleh nak keluar rumah ni. So kita ada strategi yang lain lah. Terutama tak kisahlah apa-apa korang berniaga, Tupperware ke apa, orang buat servis ke, kan, semua tu actually sekarang ni lah time dia korang nak buat business. Sebab orang semua duduk rumah. Orang tak pergi office, orang tak pergi, except of mungkin 10% kot daripada rakyat Malaysia, ataupun I'm not sure lah berapa yang frontliner kita lah. Okay, yang lain semua mostly majority akan duduk rumah, tunggu depan. Okay, saya dah sampai office kejap Okay, terima kasih bang. Diorang ni dekat rumah, kita ambil pasaran, katalah yang kerja government pun ada 1.5 juta manusia dekat rumah tu. 1.5 juta orang yang kerja government. Bayangkan kita ambil lah, busuk-busuk pun gaji kerja government ni pun 2,000 lah, average lah, kita campur semua kan. Kita kalikan dengan 1.5 juta tu, mungkin few billions lah actually ada dalam market sekarang ni yang membuat-buat tunggu masa nak dibelanja. Okay, so korang kena ambil peluang masa ni lah. Sebab next time tak dapat dah. Time-time masa macam ni orang dah start habis PKP nanti orang dah start keluar, dah start kerja. Diorang dah tak ada masa dah nak tengok nak tengok benda-benda online ni. Okay, so I think that's all lah untuk setakat ni. Satu soalan dulu saya jawab. Okay, so saya dah sampai office. Ada yang tanya, ni office bukan dekat Bangi ke, bukan jauh ke? I duduk Seremban. Memanglah I duduk Seremban, tapi office saya pergi bukan pergi office dekat Bangi. Ni office dekat Seremban. Okay, dekat Bangi tu I punya agensi lah. Yang dekat Seremban ni, for those yang tak tahu, I kerja dengan Pemadanan Menteri Besar Negeri Sembilan. Baru jugalah tahun ni, awal tahun. So I buat dua kerja lah actually. Hari untuk weekdays I bekerja, hari biasa weekends baru kita buat, mostly akan buat bahagian properties lah. So boleh katakan part timer lah actually bahagian properties ni. Okay, so sekarang ni I sampai dah dekat office saya dekat Mains, Majlis Agama Negeri Sembilan. So kita ada satu bangunan kat sini. So office I mungkin dah 10 minit je kot dah sampai dari rumah. So hari ni ada kerja sikit, nak settlekan, ada maintenance. So kita pergi office lah dan saya akan sambung kelas saya. Actually dah pukul 9 dah pun. Nak sambung kelas dengan dengan Dr. Azizan Osman. So see you guys lah. Nanti mungkin soalan kedua tengah hari nanti kot, waktu rehat I akan live semula. Okay, that's it lah. Okay, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi next live session. Okay, Assalamualaikum, bye.